Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan perbincangan dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 4, yang mana kita akan bincangkan tentang pelajaran yang ke-6 daripada bab tafsir, yang mana tajuknya adalah Fitratullah, iaitu fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fitrah ni? Okey, fitrah adalah sifat semula jadi ataupun bakat ataupun perasaan ataupun kecenderungan kepada agama, itu fitrah. Fitrah daripada sudut istilah ialah fitrah manusia merujuk kepada satu ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir berlandaskan aspek-aspek seperti bakat, mental, emosi dan fizikal. Itu adalah fitrah. Keadaan fitrah ni adalah keadaan penciptaan manusia yang cenderung untuk menerima kebenaran. Sejahat mana pun orang tersebut, sejahat-jahat mana pun orang itu, mesti terdetik dalam hatinya untuk fitrah semula jadi dia untuk kebaikan dan kebenaran. Mesti terdetik dalam hati dia. So itu yang dimaksudkan dengan fitrah. Okay, dan kita juga adalah dilahirkan secara fitrah semula jadi untuk percaya kepada Allah yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nak bincang berkaitan dengan satu hadis. Dalam pelajaran ni, hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudiyanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a summa yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia dalam keadaan yang suci, ia dalam keadaan yang fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kemudian orang tuanya lah, ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Okey. Kemudian kama tunjajul bahimatu bahimatan jam'a. Dinisbahkan ataupun sebagaimana haiwan yang dilahirkan dalam keadaan yang selamat tanpa kecacatan.
hal tuhissuna fiha min jada'a, maka adakah kamu merasa adanya kecacatan tersebut? Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Okey, surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Okey, dan untuk perbincangan, sebelum teruskan perbincangan ni, kita akan tengok dulu berkaitan dengan ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat yang ada yang kita boleh ambil dalam dalam hadis yang kita bacakan tadi. Okay. Yang pertama, fitrah, iaitu al-khalqah, kejadian. Abawahu al-walidaini, iaitu ibu bapa. Yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi yusrifanahu anil fitrah. Okey, menukarkan daripada fitrah. Jam'a ay mujtami'atul a'dha wa lam yuzhabu min badaniha syai'un. Okey, iaitu sekumpulan anggota yang tidak hilang dari sesuatu. Jada'a maqtu'atul uzun au anfun au atraf. Anggota dari tubuh badan, telinga ataupun hidung. Okey, kita teruskan perbincangan daripada hadis ni. Syarahul hadis ijmalan. Okey, apa yang huraian daripada hadis ni secara umum. Hazal hadis asy-syarif dalilul wadhihi yuwaddihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitratal khair al-kaminah fil insan wa anna al-aslu alladhi awjadallahu ala asasihi al-khuluqiyyah al-muhimmah minha. Okey, dalam hadis ni menunjukkan bukti yang jelas. Rasulullah menyatakan bukti yang jelas bahawa fitrah kebaikan itu tersembunyi dalam jiwa manusia. Setiap manusia ni dia ada fitrah semula jadi untuk melakukan kebaikan. Okay. Wa annal aslu alladhi awjadallahu ala asasihi al-khuluqiyyah al-muhimmah minha, dan asal yang Allah ciptakan atas kejadian yang penting. Allah ni dia ciptakan kita dengan kejadian yang satu, penciptaan yang penting. Okey, di antaranya apa yang boleh dihuraikan dalam hadis ni adalah yang pertama, fitratul Islam hiya fitrah nakiyah wa amin fi jami'il mauludin. Okey, fitrah Islam adalah fitrah yang suci yang merangkumi semua kelahiran. Maksudnya setiap kelahiran itu mempunyai fitrah untuk beragama Islam. Maksudnya semua yang lahir, semua yang baru lahir itu adalah Islam. Sebab tu kita kalau ada bayi, walaupun ayahnya itu ataupun ibunya itu adalah seorang yang bukan beragama Islam, tapi bayi itu, contoh kita kata mati kecil, waktu dilahirkan tu meninggal dia, maka masa tu dia adalah ahli syurga, kerana tak ada apa-apa lagi dosa yang dia telah lakukan. Dan kita memang kita kena bersyukur sangat-sangat kerana kita dilahirkan keturunan kita Islam.
kita dilahirkan dalam suasana Islam. Okay. Mak ayah kita Islam, persekitaran kita Islam mungkin. Okay. Dan kita patut bersyukur kerana kita dilahirkan oleh orang Islam. Tak pasti lagi kalau kita dilahirkan oleh dekat mana, selain daripada dilahirkan di Amerika ke, belum tentu lagi kita ni Islam. Senang cerita macam itulah. Okay. Dan kita kena bersyukur kerana dikurniakan ibu bapa kita itu adalah yang beragama Islam. Dan kita memang dilahirkan secara fitrahnya adalah Islam. Sama juga dengan bayi-bayi yang lain. Okey. Min taghayyara an hadhihi al-fitrah kana bisababi abawayhi allazaini yu'ammilanuhu fi amri min umuril mukhtalifah. Okay, di antara perubahan dari fitrah ini adalah disebabkan kedua ibu bapanya yang mengajarnya dalam perkara yang berlainan. Okey. Asalnya kita ni dalam keadaan yang suci, dan di antara perubahan daripada fitrah ni adalah disebabkan oleh tunjuk ajar ataupun ajaran kedua ibu bapa kita yang mencorakkan kepribadian anak tu. Okey, kalau dia tunjuk satu suasana kehidupan yang elok, maka eloklah anak itu. Kalau dia tunjukkan satu corak kehidupan yang tak elok, maka itulah yang tak elok itulah diamalkan oleh anak itu. Sebab pendidikan bermula daripada rumah. Okey. Itu secara fitrah kita bagi tahu. Okey, yang ketiga, al-aqaidul mukhtalifah az-zaifah takuna tabi'atu lidinil abawain. Fatiflul yahud awil nasara awil majusi ma'a wujudil iman al-fitri mahkum alaihi bil kufri fid dunya. Okay, yang ketiga, pegangan agama yang berbeza adalah ikutan bagi agama kedua ibu bapanya. Okay. Kita ambil lagi yang asal tadi tu. Setiap bayi dilahirkan secara fitrah, yang hendakkan kebaikan dan kecenderungan kepada agama Islam. Tapi pegangan agama yang berbeza adalah ikutan bagi agama kedua ibu bapanya. Okey, kalau ibu bapa dia tu bukan Islam, beragama lain, maka itulah kebiasaannya ikutan bagi anak tersebut. Kita pun tak ada, kalau mak ayah kita Islam, kau masuk Kristian lah, tak ada. Contohnya, anak-anak akan ikut agama yang telah dianuti oleh ibu bapa dia. Okey. Lepas tu orang mu'alaf tu, itu special case. Allah bagi petunjuk hidayah kepada dia untuk menerima Islam kalau dia dilahirkan dalam keadaan yang kafir lah. Okey, kemudian maka kanak-kanak Yahudi atau Nasrani atau Majusi serta adanya iman semula jadi terhukum ke atas kafir di dunia. Okey, maka kanak-kanak yang mana ayahnya Yahudi ke, ayahnya Nasrani ke, ayahnya Majusi ke, maksudnya yang kedua ibu bapanya tu tidak menganut agama Islam, maka dia akan ikut apa yang dianuti oleh ibu bapa dia, dan dihukumkan ke atas dia itu kafir di dunia. Okey. Dan macam yang kita kata tadi tu, ada juga yang mu'allaf, yang memeluk agama Islam dengan atas dasar hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya
tak semua yang dilahirkan dalam suasana kafir tu tidak boleh menerima Islam. Sebab yang pokok perbincangan kita tadi, setiap orang yang dilahirkan itu cenderung ke arah kebaikan dan kebenaran. Sebab tu kalau kita tengok saintis-saintis barat, kalau dia kaji balik tentang berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan Al-Quran, mereka lagi mudah menjumpai ataupun bertemu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Dah berapa ramai dah orang yang buat kajian berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, kemudian last kali dia memeluk Islam kerana dia jumpa kebenaran, dia kembali kepada fitrah. Okey. Syabbahul hadis halul abna ma'at ta'sir al-aba bi halil al-bahaim allati jada'at wa qata'at atrafaha ba'da an khalaqta salimah. Okay, hadis ini menyamakan keadaan anak-anak serta kesan daripada kedua ibu bapa dengan keadaan binatang yang cacat dan terputus anggotanya selepas diciptakan dengan sempurna. Okay. Hadis ini dia samakan keadaan anak-anak serta kesan daripada ibu bapanya. Okay. Hadis ni dia kata anak-anak itu akan mengikut apa yang dibuat oleh ibu bapa dia dengan disamakan dengan keadaan binatang yang pada asalnya dilahirkan dengan cukup sempurna, tapi boleh jadi selepas tu terputus anggotanya selepas diciptakan dengan sempurna. Okay, macam kalau kita tengok macam kucing. Kucing dia kadang-kadang si bapaknya tu anak dia sendiri dia makan. Okay, maka masa tu adalah kecacatan. So sama juga dengan manusia, kalau salah cara mendidik anak tersebut, maka rosaklah anak itu seperti mana binatang yang terputus anggotanya ataupun cacat anggotanya selepas dia dilahirkan dengan sempurna. Okey. Kemudian taksirul usrati 'ala al-fardi wa 'ala abna'i wa taksiril bai'ati 'alaihim aidan fa in kanat salihatan silhul abna' wa in kanat fasidatan fasadul abna' illa min rahimahumullah. Okey, kesan kekeluargaan ke atas individu dan juga anak-anak dan juga kesan daripada persekitaran. Maksudnya kat sini anak-anak itu akan dipengaruhi oleh dia punya environment keluarga dia, environment masyarakat dia dan environment persekitaran dia. Itu yang mempengaruhi seorang anak-anak itu. Daripada dia kecil sampai dia besar, apa yang ada di sekeliling dia. Kalau di sekeliling di persekitaran dia tu adanya suasana agama, maka kita kata senangnya itulah yang menjadi ikutan bagi anak-anak tersebut. Okey, sebab dia akan ikut kesan daripada apa yang ada di persekitaran dia. Contoh, kalau kita tengok kalau awak tengok adik-adik awak yang kecil-kecil tu, contohnya dia baru nak belajar bercakap. Okay. Dia akan tengok apa abang-abang dengan kakak-kakak dia ni cakap, dan dia akan tiru percakapan kakak-kakak dan abang dia tu. Kalau kita buat satu pertuturan yang tak elok, maka tak eloklah keluar daripada mulut budak tu, sebab itu je yang dia dengar. Okay. Jika sekiranya elok, dia kata fa in kanat salihatan salihul abna. Sekiranya elok persekitarannya, maka eloklah anak-anak. Wa in kanat fasidatan fasadul abna. Dan sekiranya rosak persekitarannya itu, rosak environmentnya itu, maka rosaklah anak-anaknya, kecuali orang-orang yang telah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kecuali walaupun kita tak nafikan ada orang hidup dalam keadaan yang persekitaran dia memang teruk tapi dia baik. Ada macam tu. Itu adalah orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok keadaan yang berlaku, kebanyakan keadaan yang berlaku, itulah. Kalau seseorang itu berada dalam kelompok yang baik, maka baiklah perangainya, baiklah akhlaknya, baiklah caranya. Kalau dia duduk dalam kelompok yang tak baik, yang tak elok, maka tak eloklah perangainya, tak eloklah perwatakannya. Okey. So, apa yang boleh kita pelajari dalam perbicaraan ini, dalam tajuk kali ini, ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ni adalah yang pertama, inna jami'ul mauludin yuladu ala fitratil Islam. Sesungguhnya semua anak-anak ataupun semua bayi-bayi yang dilahirkan adalah lahir daripada fitrah Islam. Okay. Yang kedua, atharul usratil wal bi'ati fi aqidatil abna wa sulukuhum. Kesan ataupun faktor daripada kekeluargaan dan persekitaran dari segi aspek akidah dan tingkah laku anak-anak itu bergantung kepada persekitaran dia. Okey. Dia akan ikut keluarga dia ataupun persekitaran dia daripada sudut pegangan akidah, daripada sudut akhlaknya. Okey, dan yang ketiga, innal Islam huwa ad-din al-qayyim alladhi la aujulahu. Iaitu sesungguhnya Islam adalah agama yang lurus, yang tiada bengkak-bengkok baginya. Islam adalah agama yang lurus, yang tak ada dekat sini dia tulis la aujalahu, tak ada bengkak-bengkok. Maksudnya Islam itu agama yang betul, yang lurus. Okey, dan yang keempat, yajibu 'alal walidaini ay yahrisul fitratu auladuhum. Wajib ke atas ibu bapa memelihara fitrah agama anak-anak mereka. Okey. Setiap anak yang dilahirkan, ibu bapa tu harus mengekalkan fitrah agama bagi anak-anak tersebut. Kena ajar dia berkaitan dengan fardu ain, kena ajar dia berkaitan dengan apa-apa suruhan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, al-muhafazatu ala awamirillah wa nawahihi wa tarbiyatul islamiyah tuwafiqul fitrah. Menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangannya, dan didikan Islam adalah seiring dengan fitrah. Betul lah tu, kita setiap anak tu kena suruh dia patuh kepada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendidik anak-anak dengan didikan Islam yang seiring dengan fitrah setiap bayi itu, setiap anak-anak itu dilahirkan. Okey. Dan kalau kita tengok ayat tadi tu, ma min mauludin, hadis tadi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, setiap kanak-kanak ataupun setiap bayi, setiap anak-anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Dia suci. Dia, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dengan Islam mula-mulanya. Setiap yang lahir, bayi daripada agama apa sekalipun mak ayah dia yang baru lahir tu adalah
Islam. Maka yang mencorakkannya sama ada kekal dalam Islam ataupun keluarnya dari dalam Islam, dari aspek akidahnya, daripada aspek akhlaknya, daripada semua aspek adalah tanggungjawab daripada ibu bapa dia yang mencorakkannya sama ada kekal dengan fitrah Islam ataupun yuhayyidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Okay, baik dan buruk anak-anak itu bergantung kepada didikan ibu bapa dia. Okay, saya rasa sekadar itu saja perbincangan untuk tajuk pada kali ini. Saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan. Kalau ada penambahbaikan, boleh letakkan komen dekat bawah. Okay. Sekali lagi saya harap video ini dapat membantu kita untuk mengulang kaji pelajaran ini, dan semoga ianya memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.